Saya di Monaco. Patau ini adalah salah satu negara terkecil di dunia, tetapi Djerba ini sangat mahal dan padat kerana setiap tanah dibangunkan. Monaco adalah negara untuk orang kaya. Kebanyakan penduduk telah mengumpul kekayaan di luar dan menikmati wang secara mewah. Namun, ada juga yang datang tanpa berbilion. Mereka berjaya mencari pekerjaan di sini atau berniaga. Di Monaco, hari ini dalam episod ini kita akan menyelidiki bagaimana mereka melakukannya. Tidak diragukan, Monaco bukan untuk semua orang. Ini adalah tempat elit dan di sini semuanya mahal dan mewah. Selepas Moskow, saya fikir apa lagi yang boleh mengejutkan saya. Saya melihat apa itu Monaco dan dunia saya terbalik, saya akan katakan. Keunikan dan keanehan negara kecil ini ditambah dengan hakikat bahawa ia masih diperintah oleh seorang putera secara tradisional. Ini adalah sebuah kerajaan, ini adalah monarki, ini adalah dunia yang sama sekali berbeza. Jenayah yang paling menakutkan adalah menghina putera, keluarga diraja, Arnab memasukkan ke dalam penjara. Kerajaan orang kaya ini hanya sebesar kawasan kecil yang sangat terkenal di bandar biasa. Baiklah, saya telah melintasi seluruh negara dari satu sempadan ke sempadan yang lain dan panjang. Namun, kepekatan wang di sini adalah yang tertinggi di dunia dan tidak semua orang mampu membeli sesuatu di tanah ini. Sebuah apartemen seperti ini berharga kira-kira 2,5 juta euro, kira-kira 25 juta euro. Monaco adalah bagi jutawan. Pada masa yang sama, sekarang ini walaupun orang kaya sukar untuk menetap di Monaco, dalam episod ini, saya bukan sahaja berjalan di Monaco tetapi juga mendekati dari laut dengan kapal layar. Saya juga akan menunjukkan kehidupan di bandar Perancis berdekatan dan bahkan akan sampai ke pantai liar. Testosteron akan mencukupi banyak. Jadi langganlah YouTube dan Instagram saya dan mari kita mulakan. Monaco adalah sebuah kota negara. Di sini tiada ladang dan kebun anggur. Semuanya berada berdekatan di Perancis, di mana sempadannya sangat bersyarat dan hampir tidak kelihatan. Sekarang kita menghampiri Monaco. Untuk menentukan di mana letaknya kerajaan, lihat bangunan pencakar langit. Bukan hanya kita yang selesa di sini, di laut berhampiran pantai ini terdapat pergerakan yang padat. Kenapa mereka potong kita? Bot bergerak dengan laju sehingga angin menerbangkan bantal. Di sini juga terdapat banyak hidupan. Di sini dengan buih kita bermain dan berseronok, ada ikan besar yang tidak saya kenali. Ini adalah Alexander. Dia berpindah ke Pantai Azur membawa orang menaiki kapalnya di Monaco sekitarnya. Beginilah cara mendekati Monaco dengan kapal anda. Adakah anda memerlukan sesuatu kebenaran saya tidak tahu. Untuk orang baik dengan niat baik putera membenarkan segalanya. Menyimpan kapal di pelabuhan Monaco sangat mahal. Ini jelas dari yang berlabuh di sini. Ada juga katamaran menyelam. Menjadi mustahil, sangat sukar. Harga yang dinaikkan pada musim panas digandakan. Ini semua orang yang serius, wang yang serius. Di Monaco, tiada tempat untuk membina lapangan terbang dan sesiapa yang tidak mahu terperangkap dalam kesesakan lalu lintas datang dari Nice dengan helikopter. Penerbangan bersama, tiket 160 euro. Heliport, ya satu-satunya tempat di dunia di mana terdapat kesesakan helikopter. Ini berlaku 2 kali setahun pada Festival Film Cannes, pada Formula 1. Mereka tergantung di udara di sini seperti lebah dan cepat mendarat, menurunkan atau mengambil penumpang dan cepat terbang pergi. Di sini mereka berputar-putar seperti itu. Bangunan ini adalah kad lawatan Monaco. Ini adalah Museum Lautan, Akuarium, Museum Jacques-Yves Cousteau. Di atas bumbung bangunan dipasang meriam pemburu paus. Ini adalah penjara Monaco. Penjara paling progresif di dunia dengan 3 jenis ais krim untuk dipilih. Dengan pemandangan yang sangat indah boleh dikatakan. Beberapa rakan senegara kita keluar dari sana sangat berpuas hati dan gembira kerana telah berada di tempat bersejarah ini. Kapal besar di pelabuhan tidak selalu mendapat tempat yang bebas dan mereka membuang sauh di mana-mana yang berdekatan.
Dan ini adalah semua bot penyelamat. Dari kapal lautan ini, mereka membawa semua orang ke sana kemari. Pelabuhan adalah salah satu tempat paling sibuk di kerajaan dan juga salah satu yang paling serbaguna. Di sini terdapat kolam renang Olimpik, gelanggang ais musim sejuk, dataran di mana pertunjukan, pameran, pertandingan diadakan semasa perlumbaan Formula 1. Dengan pemandangan terus ke pelabuhan, Ksenia tinggal di sini yang datang ke Monaco setahun yang lalu. Jadi ini adalah kawasan pusat Monaco, walaupun Monaco pada pendapat saya semuanya adalah pusat. Dan ini kawasan kamu. Namun kami berada di sempadan Monte Carlo dan La Condamine. Di sini kawasan ini, dalam 1 minit anda berjalan di satu kawasan, sudah sampai sempadan. Ya mungkin ya saja. Inilah yang membezakan tepatnya kawasan kamu. Ini bukan Monte Carlo. Monte Carlo di jalan seterusnya. Ini juga Monte Carlo. Oh, ini rumah sudah Monte Carlo? Rumah sudah Monte Carlo. Wah hebat. Saya Monte Carlo. Wah, hebat. Saya pergi ke teater Philharmoni, semuanya dekat sini. Dekat teater terkenal Grace Kelly. Philharmoni Monte Carlo juga terletak dalam 10 menit. Dari sini? Nah, jika ada yang tinggal, boleh habiskan di kasino. Lantai sangat cantik. Yang paling menarik ialah ini satu bangunan besar dan ia bersambung antara satu sama lain dengan laluan. Ini lift sudah bangunan lain. Hebat, menarik, lift ini agak lama. Ya, kita sekarang berpindah dari satu bangunan ke bangunan lain. Karena jika mengelilingi dari sisi, maka Anda akan mendaki bukit dan mengelilingi bangunan. Saya selalu penat. Saya faham. Untuk Monte Carlo ini adalah apartemen besar. Pangsa puri besar. Kira-kira 70 meter persegi. Mungkin lebih besar dengan balkoni. Di bahagian ini kami ada 2 bilik. Bilik mandi. Di sini juga ada bilik dobi. Dapur. Kecil tetapi sangat selesa. Saya rasa ia sangat besar untuk konsep Perancis atau seumpamanya. Tetapi yang paling menakjubkan adalah balkoni. Kerana teres kami yang sangat besar. Sial! Ya, teresnya besar. Untuk Formula 1, anda boleh menyewakannya, tidak tahu menjual 100 tiket. Semasa perlumbaan, seluruh negara berubah menjadi litar Formula 1. Maksudnya ini adalah litar utama di mana Formula 1 diadakan. Permulaan bermula di sini bertentangan dengan kolam renang. Di sini adalah tribun utama, ya. Di sini adalah tribun utama. Oleh itu tahun ini kami berjaya hadir di Formula 1 dan itu sudah tentu adalah wow, ya. Dan kami menjemput rakan dan kenalan hanya untuk berseronok. Maksudnya kami tidak menjual apa-apa. Suatu ketika saya membaca di saluran Telegram bahawa tiket ke teres ini, jadi untuk 2 rumah ini, kerana dari 2 rumah ini kebanyakan bahagian dapat dilihat di 3.000 euro. 3.000 euro untuk 1 hari pos 2 hari. Ia sangat menarik, bertenaga, orang ramai sangat ceria. Muzik sentiasa di sekeliling. Maksudnya keempat-empat hari di Monaco adalah perayaan. Ksenia dari Moskow dan pada mulanya berpindah ke Perancis. Setahun yang lalu, pelajar kegemaran saya menjemput saya untuk kelas piano pribadi di Nice. Saya tinggal selama sebulan di rumah pelajar saya di Prague. Kami tinggal bersama. Selepas itu kawan baik saya dari Amerika datang melawat saya. Kami menyewa sebuah apartemen di Nice. Kami tinggal bersama selama 2-3 bulan. Dan selepas itu saya membuat keputusan untuk berpindah ke Monaco. Kerana saya sangat bersyukur dengan keadaan yang membawa saya ke sini dan dapat melihat apa itu Monaco dan dunia saya. Seolah-olah terbalik seperti yang saya katakan kepada Anda. Ini saya sudah di rumah, di tempat Elena. Dia terlibat dalam bidang perubatan dan genetik, dan rak di pejabatnya penuh dengan anugerah, diploma, dan gambar dengan orang-orang penting. Ada orang dari Qatar datang kepada Anda. Berapa kos sesi untuknya? Tidak, saya cajam di web angka 4 digit. Di selatan Perancis, Elena berada setelah dia dijemput ke pusat perubatan besar. Elena dilahirkan dalam keluarga doktor dan kini pakar dalam bekerja dengan DNA pesakitnya.
Saya selalu, kanak-kanak sakit dari St. Petersburg tertarik dengan bagaimana untuk tidak jatuh sakit. Saya tidak suka doktor dan Yusuf semasa kecil. Lagipun, keluarga saya adalah keluarga doktor. Semua orang merawat saya tentu. Kaedah terbaik dan strategi utama untuk penuaan ini hari ini adalah pengoptimuman kerja DNA kita. Jika anda berfikir apa sekarang? Pada masa kini, wang adalah jaminan keselamatan, tetapi berkaitan dengan kesihatan mereka adalah faktor risiko yang besar. Suatu ketika seorang putri Arab bertemu saya, dia berumur 39 tahun. Dia adalah seorang wanita yang sangat cantik. Bagaimana dia masuk ke sini? Di hadapannya berjalan seorang pembantu. Dia membawa beg. Beg itu lebih besar daripada beg Santa Claus. Adakah itu ubat? Ya. Orang Amerika mempunyai jumlah yang besar. Anda bertanya kepada saya penggunaan gula. Mereka mendapat diabetes jenis pertama bergantung insulin pada bayi baru lahir, campuran super manis mereka. Tempat pusat di kerajaan ini adalah Kasino Monte Carlo, Sokyo. Di sini selalu ada kereta mahal dan banyak kamera memantau setiap orang, melemparkan shilling ke dalam air pancut. Di dalam kasino terdapat ramai orang tetapi mereka adalah pelancong. Datang untuk mengambil beberapa gambar. Di dewan permainan orang sudah kurang dan merakam adalah dilarang keras. Kita boleh duduk dan bermain sekarang. Ya, sudah tentu. Anda perlu membeli kerepek. Ya, di pintu masuk mereka Anda akan ambil chip. Dan bermain mesin slot itu adalah perkara biasa, terutamanya orang Amerika. Sekarang ada ramai orang Amerika di sini. Apa biasanya dimainkan di sini? Orang yang sangat berbeza. Jika bertanya tradisional, orang Asia paling banyak. Tetapi jika rakan senegara kita, Anda akan mendengar bahasa Rusia. Di sini ada 3 dewan. Dewan pertama adalah mesin slot. Kemudian ada permainan roulette, blackjack, dan kawasan yang sangat tertutup di mana orang yang sangat serius bermain, di mana tiada siapa yang dibenarkan masuk. Anda boleh meminta izin untuk masuk dan mereka akan tunjukkan kepada Anda. Tetapi apabila mereka bermain, ini adalah pemain besar yang sangat bermain di VIP. Dan sepanjang masa ini, adakah Anda pernah membuat pertaruhan? Oh, Anda tahu? Tidak. Saya ada satu kisah lucu di Budapest semasa muda ketika saya bermain menang besar. Tetapi ketika itu seperti dalam sosialisme, semuanya perlu diserahkan. Dan ini di pintu masuk kasino Tugu Nasib Buta. Di sebelah kasino terdapat taman mini dengan arca-arca aneh dan itik-itik yang lucu. Tetapi bagi burung merpati di sini tiada apa yang lucu. Mereka mempunyai masalah dengan burung camar yang besar dan lapar. Pergi dari sini. Tahun lepas di dataran kasino, mereka menyewa dataran kasino untuk mengadakan perkahwinan. Apa pendapat anda? Siapa? Mereka adalah orang India. Menganut Hindu. Mereka adalah orang India. Berapa kosnya? Sewa itu berharga, saya rasa. Menurut maklumat, 7 juta. Dan ini adalah kasino Monte Carlo, pandangan dari laut. Juga wang yang kalah. Di sana, kampung, negara, orang yang hilang, jiwa, semuanya. Selama 1 abad di kasino ini, perkara menakutkan. Berapa banyak nasib manusia dan wang telah berlalu di sini. Ke kanan adalah pantai dan kelab-kelab di Monaco, di mana gadis-gadis sungguh menunggu putra, tetapi mungkin bukan di atas kuda putih. Menurut Alexander, terdapat banyak orang berbahasa Rusia. Dan seluruh Donbas yang sejak tahun 2014 berpindah ke sini menduduki bangunan ini. Dan orang-orang Kiev yang dahulu tinggal di hotel itu. Ya, seperti tempat ini. Ya, seperti di mana-mana. Dibahagikan, kami tidak menyebut nama dan sebagainya, tetapi orang menghormati, orang sangat menghormati. Kompleks terbaru yang bergaya dibuka setahun yang lalu, kami menyebutnya Lastochkina Gnini. Tidak ya, tentu saja di sana ada apartemen, hotel, pejabat, restoran mewah. Tetapi ini Perancis, ini sudah Perancis. Tetapi dengan permulaan perang, aliran pelancong berbahasa Rusia berkurangan dengan ketara.
Terima kasih. Jauh lebih sedikit pelancong kerana sebelum ini di sini di Hotel de Paris hanya ada orang Rusia. Hari ini hampir anda tidak akan mendengar bahasa Rusia. Saya akan bahagi dua bahagian. Ada orang datang dengan kemampuan ke sini hanya hidup dan pergi ke kasino. Mereka sudah punya dana dan mencapai segalanya dalam hidup ini. Mereka tidak perlu bekerja, berehat di sini. Bahagian kedua adalah orang yang sebaliknya datang ke sini untuk mencari rezeki. Kami juga datang ke sini untuk mencari rezeki. Mendapatkan pekerjaan dengan orang Perancis sangat sukar. Anda perlu mempunyai diploma, Anda perlu mempunyai pelbagai perkara dan pandangan hidup dan sebagainya. Oleh itu pekerja. Yang diambil bekerja, mereka kompleks. Nina bersama suaminya membuka pejabat majalah dalam bahasa Rusia di sini. Bukan itu sahaja, menurut Elena, jutawan Rusia dan Ukraine tidak buruk. Di Monaco mereka hidup bersama. Di Monaco ia kurang dirasai kerana anda mungkin tidak tahu sama ada dia orang Ukraine atau tidak. Di sini sangat tidak diterima untuk membincangkan atau mengkritik sesuatu secara negatif dan sebagainya. Tetapi di jalanan, orang kaya Rusia tidak bergaduh dengan orang Ukraine. Di Monaco berbeza. Kurang boleh dipercayai. Ahli perniagaan besar telah belajar dengan baik untuk mengelak sekatan. Ini hanyalah satu lagi cabaran. Kerana mana-mana orang yang berjaya telah melalui banyak cabaran dalam hidup mereka. Nah, sekarang Dubai sedang berkembang dengan cara yang hebat. Anehnya, tetapi sesuatu yang berkaitan dengan Emiria sedang disiapkan di pelabuhan Monaco. Dubai dan Monaco sudah secara terbuka bersaing dalam sesuatu. Suasana serupa dan kumpulan orang juga serupa. Vladimir adalah seorang Rusia yang membuka beberapa salon kecantikan di Monaco dan Perancis. Dilahirkan di Kharkiv, dibesarkan di Moskow, belajar di England, tinggal di Amerika Syarikat dan akhirnya berada di sini. Ibu bapa mahukan dia menjadi ahli politik. Semasa di Moskow, dia bekerja dalam industri kecantikan di salon yang hebat. Kami beli franchise dan salon. Ia berada di tempat lain kerana ia kecil. Kemudian kami membuat pelaburan lagi, membeli salon yang lebih besar. Sekarang kami mempunyai 3 salon. 2 di Monaco dan 1 di sana. Ia mengerikan. Saya dikeluarkan. Saya tahu siapa. Apa sebenarnya ini? Ini rekan sekerja saya, Andrea. Orang Itali. Berapa harganya ya? 80 euro. 80 euro? Itu tidak mahal untuk Monaco, saya pikir. Apa jenis topi keledar ini? Ini sebenarnya adalah pengering dari filem kartun Soviet. Kami melakukan urutan bukal. Apa? Urutan muka, urutan bukal. Urutan dari dalam. Dari dalam. Permajaan memberikan kesan pengangkatan pada wajah. Seluruh kerajaan terletak di lereng gunung dan memaksa orang kaya untuk mendaki dengan berjalan kaki tidaklah bijak, jadi terdapat lift di mana-mana. Seni bina sangat bercampur. Inilah rupa sinagog. Banyak bangunan Itali, tetapi kebanyakan bandar berkembang ke atas kerana terlalu ramai yang ingin tinggal di Monaco yang hampir semua penduduk Monaco sekurang-kurangnya adalah jutawan. Sekurang-kurangnya mereka yang diketahui memiliki sebarang hartanah di sini. Kerana apartmen yang paling murah. Sebuah studio kecil sekitar 15 meter persegi berharga sekitar $1 juta sekurang-kurangnya. Dan harga purata per meter persegi mencapai 100,000 euro per meter. Luar biasa. Di seluruh negara, saya hanya menemui satu bangunan yang usang. Tempat yang sangat terhad dan amat terhad sehingga teres sementara dibina betul-betul di atas jalan raya serta juga ia boleh dibongkar dan jalan itu boleh digunakan semula contohnya untuk Formula Watu. 170 meter persegi, 10 meter tempat duduk untuk penandan rambut. Untuk Monaco, itu sangat banyak. Ruang itu sendiri sangat besar. Berapa harganya? Di Monaco, Anda tidak boleh membeli dinding kerana ada pemilik yang memiliki dinding tersebut. Anda membeli fondo commerce bernilai 1,5 juta, sebagai contoh. 1,5 juta hanya untuk memulakan kerja di sini.
Akhir-akhir ini pelanggan salon telah berubah. Ada sekatan. Sebelum ini sudah tentu kami mempunyai sejumlah besar pelanggan berbahasa Rusia. Saya akan katakan, saya pikir mungkin sekitar 50-90% adalah pelanggan berbahasa Rusia. Dasar saya yang saya tetapkan dari awal adalah untuk tidak membuat salon Rusia di dalam bilik mandi. Itulah dia. Saya rasa pertama sekali itu adalah kesilapan besar. Saya mempunyai pekerja yang Rusia, kurang daripada separuh, Ukraine, Moldavia, Romania, Rusia, Poland, dan orang Itali. Sangat ramai. Ada orang Armenia. Ini Nastia, tahu? Dia dari Moldova, Dazasan. Belajar hubungan antarabangsa, berkahwin dengan Austria dan berpindah bersamanya ke Monaco. Mencari pekerjaan di sini mengikut profesion ternyata mustahil. Di sini ternyata semua pekerjaan yang diperlukan sama ada dalam bidang keuangan atau dalam sektor perkhidmatan untuk bekerja di sana dengan Kementerian Luar Negeri. Kamu perlu, katakanlah dalam institusi kerajaan, kamu perlu menjadi warga Monaco. Terpaksa mencari diri dalam bidang lain. Dan saya bekerja untuk beberapa waktu di paroki Ortodoks Rusia dan saya sangat selesa di sana. Ia sesuai dengan saya dan mengikut pendidikan saya dan kerana ia adalah komuniti kami. Terdapat ramai orang seperti dari ruang Soviet kami. Sekarang Nastia banyak terbang untuk urusan suaminya yang dibantunya dalam kerja di sektor tenaga. Katakanlah sebagai contoh pembinaan, katakanlah kilang penapisan minyak. Selain Nastia adalah seorang perunding kesihatan. Terpaksa pergi belajar untuk menjadi ahli aromaterapi, ahli terapi nano. Dan saya secara beransur-ansur selama 4-5 tahun ini, saya beralih sepenuhnya ke bidang ini dan sekarang saya sudah mulai mendapat pelanggan di sana. Anda berada di Moldova, lakukan. Saya dilahirkan di negara Moldova, besarkan. Nah, itulah semua boleh dilakukan di Moldova. Ksenia pemuzik dan dia berjaya meneruskan kerja di Monaco mengikut profesionnya. Pada masa ini, saya sudah mengajar ramai pelajar terus bekerja secara dalam talian. Sekarang saya gabung pelajaran dalam talian dan luar talian. Saya prefer pelajaran luar talian. Sangat suka kerana ia jauh lebih berkesan, lebih menarik untuk berbual. Sentiasa boleh memberi impak. Kadang-kadang penampilan sebegini bagus juga untuk mengajar dan menjual offline, tetapi juga merakam pelajaran online. Boleh disunting dengan hebat. Berapa banyak yang boleh diperoleh dengan bermain piano? Berapa harga sejam untuk kamu? pelajaran saya sekarang berharga antara 60 hingga 80 euro. Pada dasarnya, ini adalah harga yang sangat baik untuk Monaco. Saya merancang untuk menaikkan harga saya kepada 100. Saya ingin terus berkembang. Bagi pekerja biasa adalah sangat mahal untuk menyewa tempat tinggal di Monaco. Dan setiap hari puluhan ribu orang menaiki kereta api dan bas untuk datang bekerja di Monaco. Ada yang datang dengan skuter, terus memakai jaket. Hampir keseluruhan kaki tangan memakai suit. Penduduk Monaco sendiri jarang memakai pakaian sebegitu. Sekitar 50-60 ribu orang datang setiap hari. Waktu pagi mereka datang kereta api. Mereka datang kereta api, ada juga yang datang kereta. Pasti, seseorang yang bekerja sebagai orang biasa di sini, di tempat kerja biasa, dia tidak mampu membeli rumah di sini. Mereka tidak. Mengapa dia perlu perbelanjaan sebegitu? Tetapi mereka mempunyai gaji yang sangat baik. Semua orang sangat ingin bekerja di sini, mereka berusaha. Kerana gaji mereka jauh lebih tinggi berbanding di Perancis dan Itali. Oleh itu mereka datang bukan saja dari Perancis tetapi juga dari Itali. Tambahan pula, di jalan-jalan Monaco jarang ditemui migran berkulit gelap. Ya, mereka tidak begitu dibenarkan masuk. Boleh, tidak dibenarkan masuk. Walaupun melalui kereta api di pintu keluar ada polis. Di pintu keluar stesen kereta api. Di pintu keluar stesen kereta api. Memeriksa dokumen, tidak benarkan masuk jika tidak suka. Kerana kita mempunyai monarki. Mau, walau monarki berperlembagaan tetap monarki. Di sini tiada demokrasi Perancis yang terpesong.
Sudah tentu, tiada diskriminasi kaum di sini, tetapi di Monaco, dokumen lebih dikawal ketat. Di Perancis, layanan tetamu sedikit berbeza. Di Perancis berbeza ya. Saya boleh pak sebagai contoh anda membandingkan Perancis dan Kanada. Dua dunia yang benar-benar berbeza, kedamaian. Apabila anda tiba di Kanada, datang ke sini, orang tempatan bertanya, oh bagaimana dengan Kanada? Apa yang anda lihat? Dan lihat ini. Tetapi apabila anda tiba di Perancis, mereka bertanya, anda merancang untuk tinggal di sini? Di mana anda belajar bahasa? Bayangkan anda tinggal di sana dengan bantuan ya. Pendatang di Monaco jauh lebih ramai daripada penduduk asal. Dan anda boleh bertemu orang dari mana-mana negara di jalanan. Ini jiran saya. Ini jiran kamu. Nah, adakah di Monaco orang yang bukan jiran kamu? Adakah kamu memberi salam dalam bahasa Itali? Orang Itali ya. Dan siapa lagi jiran kamu? Seorang wanita dari Norway yang suaminya orang Perancis. Dia orang Perancis Monegasque dan nama keluarga mereka adalah German Zimmerman. Jiran-jiran lain juga, katakanlah di tingkat yang sama dari Lebanon. Dan ada juga jiran dari Kanada. Saya tidak tahu, tetapi pada hari pertama saya bertemu dengan 3 orang budak dari sekolah saya di Chisinau, betul-betul di Casino Monte Carlo. Saya kebetulan berhampiran Monaco di Resort Elite Cap Ferrat menghadiri perkahwinan Moldova. Orang dari pelbagai bangsa dan kebangsaan berseronok dengan muzik Moldova. Bagaimana untuk bertahan hidup di Monaco dengan satu gaji, Yuval? Jika menyelesaikan masalah tempat tinggal, ia tidaklah sukar. Mengambil pizza untuk dibawa pulang di sini tidak ada yang malu. Umumnya, sering di taman dan di bangku, Anda akan menemui orang yang keluar dari kerja untuk makan tengah hari dan tidak mampu untuk ke restoran. Air di mesin berharga €1,5 pasar raya tidak boleh ditemui di setiap kawasan. Mudah, tetapi pasar raya tentu saja bukan untuk jutawan kerana harga walaupun lebih tinggi daripada di Perancis tetapi masih berpatutan. Anda boleh menemui harga yang mengejutkan. Sebagai contoh, buah-buahan seperti ini jika dikira per kilogram, D5 berharga €35, tembikai 17,5. Ini benar-benar mengejutkan. Di Monaco ada sesuatu yang lebih murah daripada €1, 40 sen untuk kopi di mesin. Sil, jalan kaki. Di Monaco ada sesuatu percuma. Setelah menganalisis harga di kedai-kedai, saya faham bahawa ada yang sangat berpatutan. Ia mahal, tetapi tidak semahal di Norway dan Amerika. Maksudnya bukan harga seperti itu. Saya menggunakan pengangkutan awam. Saya suka bus di Monaco. Bayaran bulanan adalah €22. Bus sangat bersih, tanpa orang ramai. Setiap kali saya duduk di dalam bas, saya memerhati penduduk tempatan dan sudah tentu kegemaran saya adalah nenek-nenek yang hampir-hampir tidak dapat masuk ke dalam bas ini, tetapi dia mempunyai cincin dengan zamrud dan kot ungu. Mereka juga, seperti nenek-nenek kita, suka menaiki pengangkutan awam untuk bersiar-siar dan bergaya. Adakah benar bahawa di Monaco orang pergi membeli barang makanan di dalam gua? Saya boleh tunjukkan, ini pintu masuknya. Iya, di dalam Batu ada pasar raya lain tempat kesinian membeli makanan. Ada kedai. Baiklah, untuk tinggal di Monaco, pertama sekali anda perlu membeli atau menyewa apartemen. Jika membeli apartemen, harganya bermula dari €80.000 per meter persegi. Menyewa memang biasanya minimal 7 hingga 8,000 euro untuk sebuah apartmen yang sangat kecil. Nah, kayak tinggal di sini resmi, mereka mempunyai apartmen sendiri atau rumah. Villa 3 hingga 5, 10 km dari Monaco. Awalnya saya membeli apartmen kecil dan kemudian akhirnya kami berjaya dan membeli rumah kecil.
Di Monaco belum membeli secara nyata lagi dengan cara apapun. Alexander bercakap tentang rumah mereka beli di Eze, tempat sangat indah berhampiran Monaco, tebing, taman eksotik, bandar lama dan istana. Jalan penuh dengan selekoh tajam. Kadang-kadang berbahaya dan bas yang saya naiki melanggar kereta kecil di selekoh, akibatnya gadis ini mengeluarkan kaca dari belakangnya. Berapa harga tempat tinggal? Harganya mungkin bergantung pada nombor, bilangan bilik dan faktor lain yang relevan. Pemandangan, barisan mana, kawasan mana. 4 hingga 20 ribu sebulan. Ada juga apartmen besar yang boleh berharga 30-35. Apa yang tidak termasuk? Tidak perlu masuk ke situ. Baiklah, lebih kurang apa di sana? Pribadi, okey. Dan di sini di Monaco, berapa kos utility? Ia sebenarnya tidak besar. Ia sebulan berjumlah sekitar 200 euro. Kami mempunyai elektrik yang sangat murah. Berapa harga apartemen seperti itu? Apartemen seperti itu berharga kira-kira 2,5 juta euro. Jika menyewa, ia sekitar 6.000 euro sebulan. Adakah anda menyewa? Saya menyewa. Seperti semua orang yang tinggal di Monaco, kami dan saya juga mempunyai tempat tinggal tambahan di Perancis. Ya. Saya sangat suka Cannes dan saya mempunyai apartemen di Cannes. Kemana saya pergi pada hujung minggu? Di sini kami pernah mempunyai pemandangan laut yang indah. Sekarang kita hanya melihat sekeping kecil sahaja. Dan ini adalah kompleks baru yang sedang dibina. Dulu rumah di mana Elena tinggal hampir berada di tepi pantai. Pulau baru sedang dibina dan ditambak. Harga per meter persegi di kawasan ini sama seperti di sekitar Kosneduk akan sekitar 100.000 euro 1 meter. Dan bayangkan orang di barisan pertama yang membeli barisan pertama. Mereka jelas membayar lebih untuk itu. Mereka kehilangan wang. Baiklah, saya faham. Di belakang barisan pertama itu kemudian akan dibina satu lagi suatu hari nanti. Sangat mungkin, ya. Kerajaan telah menawan kawasan yang luas dari laut, meningkatkan saiznya dan memperoleh keuntungan yang baik daripadanya. Monaco bukan sahaja membina ke atas, Monaco juga menawan laut. Semua bangunan ini dibina di atas laut dan pembinaan masih berterusan. Nastia tinggal dekat-dekat. Pembinaan berlangsung sangat lama, bertahun-tahun, tahun kelima. Dan sekarang mereka hampir selesai, tetapi ia mengganggu. Sudah tentu, mereka bekerja dari pukul 6 pagi hingga 10 malam. Mereka menggerudi, memecahkan batu di bawah air. Sudah hampir ke penghujung dan semuanya terjual. Semuanya disewakan. Tiada lagi yang boleh dibeli. Semuanya ditempati. Kamu berpindah ke Monaco, adakah gaji mencukupi? Pendapatan mengajar cukup untuk hidup? Ya, betul sekali. Kamu uruskan semuanya sendiri. Dulu Xenia menyewa tempat tinggal di sempadan Monaco, tetapi di wilayah Perancis membolehkan banyak berjimat. Di Monaco, harga hartanah jatuh. Apa kamu bayar untuk apartemen? Saya membayar untuk studio, tetapi studio bertingkat 2 sangat comel. Ramai yang tinggal di sekitar situ dan bekerja menyelesaikan urusan di Monaco. Okey,
Bagaimana kamu berpindah lebih dekat ke pusat? Nasib baik saya bertemu dengan seorang pemuda yang hebat. Kami menjalin hubungan dengan lelaki saya, Jesper Geon. Pada masa itu, dia sudah tinggal di sini. Ksenia, tinggal temannya. Dia orang Perancis. Bagaimana kamu berkenalan? Kami berkenalan di lapangan terbang. Saya ada transit dan penerbangan kami dibatalkan. Dan saya berdiri dalam kebingungan sepenuhnya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang perlu dilakukan? Pada masa itu saya langsung tidak paham bahasa Prancis, dan saya berdiri dalam kebingungan sepenuhnya. Dan di hadapan saya, orang pemuda memutuskan untuk membantu. Ia dan bertanya, adakah Anda memerlukan bantuan saya? Saya berkata, ya. Sewa apartemen di sini jauh lebih mahal. Di Monte Carlo, apartemen dengan ukuran sekitar 70 meter persegi dapat berharga sekitar 8.000 euro di pasaran saat ini. Lelaki Bu bayar. Inilah tempat di mana Ksenia menyewa apartemen 8 kali lebih murah. Di satu sisi, bangunan tinggi Monaco. Di sisi lain, rumah-rumah kecil bandar Perancis Roquebrune di atas jambatan. Berhenti bas Monaco. Di bawah saya adalah tebing. Di sebelah kiri tebing ini adalah bandar kecil Perancis dengan rumah-rumah kecil. Dan di sebelah kanan bangunan tinggi. Dan mereka sedang membina pencakar langit. Contohnya, seorang ibu dengan anaknya keluar di Perancis dan berjalan di Monaco. Bandar-bandar Perancis Roquebrune dan Menton juga merupakan sebahagian daripada Monaco. Dan kerajaan ini 20 kali lebih besar dahulu. Monaco tidak berperang untuk mendapatkan kembali wilayah-wilayah bekasnya. Kini di bandar-bandar ini tinggal mereka ingin berada lebih dekat dengan Monaco. Saya berhenti di Roquebrune. Inilah ular yang merayap ke pintu masuk rumah kami. Di bandar kecil ini plat Ukraine dan ada kedai Rusia oleh orang Armenia. Di sebelahnya anak tumpah sebungkus kerepek suruh bersih. Bagaimanapun ini adalah Eropah. Baiklah, dimaafkan. Kepada sesiapa lagi? Menton. Juga ialah bandar kecil hebat. Dapat menjana pendapatan dari kasino. Anda, pada waktu malam anda boleh bertemu ramai orang CIS di sini. Lelaki dari Moldova ini dengan kecewa mengingatkan istrinya bahawa sudah 10 tahun. Dia bekerja di luar negara di sana. Saya terharu. Di sini sempadan antara Perancis dan Monaco melalui jalan kecil ini. Dan sekarang saya melintasi sempadan ini. Tiada perbezaan visual, hampir tiada. Tetapi jelas kelihatan bahawa di sebelah Perancis terdapat lebih banyak perdagangan. Semua syarikat yang beroperasi di sebelah jalan ini sudah beroperasi mengikut undang-undang Perancis. Dan hartanah di sini serta-merta jauh lebih rendah. ATM juga serta-merta Perancis. Beausoleil, ini adalah kawasan penempatan Perancis yang bersebelahan dengan Monaco. Ia membentang tepat di sepanjang kerajaan. Sekarang saya sedang masuk ke dalam Beausoleil ini. Beausoleil terletak di atas Monaco dan gunung sangat tinggi. Mendaki dengan berjalan kaki sulit. Terdapat eskalator seperti ini di bawah langit. Rasa seperti berada di pusat membeli belah, tetapi sangat pelik. Seperti Perbezaannya tidak besar, tetapi ia dirasai sebaik sahaja melintasi sempadan bersyarat. Trotuar yang berbeza, mungkin ada sampah, tempat-tempat yang sangat berbeza dan bahkan wajah orang, katakanlah, lebih selatan. Kedai kecil seperti ini tidak akan ditemui di Monaco, tetapi di sini ia sering dijumpai.
Tambahan pula, Monaco entah bagaimana mengawal dasar migrasi sehingga hampir tiada orang berkulit gelap atau Arab di sana. Tetapi sebaik sahaja anda melangkah ke Beausoleil, mereka segera ramai. Tidak mungkin ada tempat lain di dunia yang mempunyai perbezaan seperti ini. Gerak 10 meter, harga rumah jatuh 10 kali ganda. Ini dia hartanah yang kedekatan maksimum dengan Monaco, Beausoleil 70 meter persegi, 500,000 euro. Nampaknya banyak, tetapi berbanding dengan Monaco, harga adalah kira-kira 10 kali lebih rendah. Salon Flat terletak 1 blok dari Perancis, tetapi masih di wilayah Monaco. Dan ini mempunyai kepentingan prinsip. Anda boleh membuka perniagaan di Beausoleil secara kasar dan mempunyai pelanggan yang sama. Ini adalah soalan yang ditanya oleh ramai orang, tetapi jawapannya jelas tidak. Ia tidak akan berjaya. Tidak berjaya. Berhenti. Bagaimana ia tadi? Monaco tetap Monaco. Bagi orang yang tinggal di Monaco, ini adalah prinsip. Perbezaan antara Beausoleil dan Perancis adalah besar. Kat sini ada Salon du Soleil. Jika anda pergi ke salon saya, duduk di sini dan lihat siapa pelanggan saya, siapa yang datang kepada saya dan pergi ke Beausoleil, lihat perbezaannya. Di kalangan pelanggan, orang Perancis kurang. Orang Perancis tidak begitu suka Monaco secara keseluruhan. Pertentangan antara Perancis dan Monaco saya katakan terutamanya kerana orang Perancis. Dan Perancis mempunyai cukai yang besar. Orang Monaco yang menjalankan perniagaan di Monaco, mereka tidak mempunyai cukai. Orang Perancis marah bagaimana ini boleh berlaku dengan mereka dipilu. Saya rasa, ya. Sangat ya. Hidup hanya orang Perancis. Dan bagaimana kehidupan di Monaco berbeza dengan di Cannes? Kehidupan berbeza. Di Monaco ia adalah sejenis paya, saya akan katakan. Ya, betul. Begitulah. Paya untuk jutawan. Orang keluar bersosial. Tetapi penduduk tempatan, adakah mereka akan tersinggung jika Monaco dipanggil Perancis oleh seseorang? Berkata tidak, kami bukan Perancis, kami Monaco. Mereka akan tersinggung. Sudah tentu dengar kerajaan monarki dalam dunia yang sama sekali berbeza. Mengapa Monaco berbeza daripada Perancis? Ya, sebenarnya semuanya. Pertama sekali, perbezaan utama di Perancis mereka membenci orang yang berjaya dan tidak suka orang kaya. Jika Amerika dan Perancis berjalan di jalan dan kereta mewah melintas dengan lelaki berpakaian mahal dan dengan wanita cantik, orang Amerika akan berfikir apa yang perlu saya lakukan untuk menaiki kereta itu. Tetapi orang Perancis akan berfikir agar dia berjalan di sebelah saya di atas aspal. Monaco adalah sebuah monarki. Kuasa di sini diwarisi dan perhimpunan contohnya adalah sesuatu yang sangat jarang. Terdapat protes mengenai COVID. Ketika ada penentang COVID, mereka yang memprotes, mereka berjalan dengan bendera. Mereka dibenarkan keluar, menyuarakan protes mereka bahawa kami tidak mahu mengambil vaksin, kami adalah penentang COVID. Ya? Tetapi dalam 12 tahun, saya tidak melihat protes besar lain. Di Monaco, semuanya tertakluk kepada putra. Dan jika saya pergi untuk menemu bual menteri atau pegawai, maka ini semuanya diperiksa dengan teliti. Pertama, kami mendapatkan kebenaran khas untuk itu. Kemudian kami sangat dikawal, kami melakukannya. Saya teringat penapisan Soviet ketika perlu setiap perkataan diperiksa. Di sini semuanya diperiksa dengan cara yang sama. Kesalahan yang paling serius adalah menghina putra dan keluarga diraja. Mereka dipenjarakan. Dan yang paling banyak menurut kabar angin, kebanyakan orang yang dipenjarakan adalah kerana menghina keluarga diraja dan putra. Dengaran begitu? Tidak. Ya, ini bukan negara demokratik. Tetapi ada juga fenomena yang sangat liberal di sini. Sebagai contoh, pelacuran dibenarkan. Namun setiap pekerja mesti mendapat kelulusan pihak berkuasa dengan mendapatkan permit. Bentuk teratur seperti senanda rumah pelacuran tidak ada di sini. Alexander berpusat di Beaulieu. Di sini lebih murah daripada di Monaco, tetapi ia tetap merupakan resort elit. Dan bagi ramai yang berkaitan dengan Monaco, ini adalah seperti kawasan percutian. Malah dok di sini dinamakan sempena Monaco. Tetapi Perancis, Monaco adalah Monaco
di sini semuanya berbeza, mudah dan sudah 200 tahun jarak dari Nice ke Monaco ini kebanyakannya orang Rusia membeli semua, tetapi orang Ukraine tidak ketinggalan di Semenanjung. Villa Rothschild, rumah Chaplin, wow, semua ini adalah pasca Soviet. Dan sekarang semasa perang semua yang melarikan diri, boleh dikatakan yang tiba dan menunggu, mereka semua di sini. Jumlah kapal layar Rusia berkurang dengan permulaan perang. Banyak yang pergi Turki, pergi ke Afrika, kapal layar semuanya di bawah bendera luar pesisir. Ahli parlimen gembira lihat kapal layar di sana. Leonid Danilovich, dia kadang-kadang berjalan-jalan di sini. Perancis menahan semua orang Rusia itu. Orang Rusia yang melarikan diri, mereka mempunyai dokumen yang sama, mereka juga pelarian, mereka juga menerima bayaran. Orang yang berusaha untuk tinggal di sini difahami dengan melihat teluk-teluk ini. Kami telah sampai hampir ke Monaco. Di sebelah kanan adalah rumah sewa raja dan ruang makan raja yang kini diuruskan oleh wanita Ukraine kita. Klub terbaik di Pantai Azure dicipta oleh wanita kita. Di teluk terdapat banyak kapal layar. Di setiap kapal orang berehat dan di pantai juga berjemur tanpa pakaian. Ini adalah pantai liar tempatan. Tetapi pada pendapat saya, terdapat lebih banyak testosteron dalam dana. Oh, ikan dan burung camar ya, berebut makanan. Kapten tidak akan beri nasihat buruk. Pautan Instagram di bawah air. Piranha, kawan-kawan. Nak beri makan piranha? Pak, jari dibawa pergi. Betul-betul, benar-benar ya. Tebing ditutupi dengan kaktus dan di dalamnya ada gua. Gua kecil. Tidak mungkin kapal besar dengan barang selundup dapat bersembunyi. Tentang Nice dan Pantai Azure di Perancis, saya sudah membuat 2 episod. Tonton mereka selepas video ini jika anda belum melihatnya. Pantai di Monaco tidak begitu indah, tetapi dikelilingi oleh peradaban. Ini semua adalah gimnasium dengan pemandangan laut. Maksudnya sangat menyenangkan apabila anda bersenam. Berapa harga langganan? Semua orang tanya. Mereka akan bertanya, saya boleh mengecewakan. Langganan berharga 1.700 euro setahun. Sebenarnya ini... Nah, cukup. Bayangkan, walaupun gimnasium ini baik, dan saya rasa lebih baik untuk saya kerana ada laut, boleh pergi berenang selepas itu. Tetapi adakah anda sering merasa bosan di Monaco dan Couvor ingin pergi? Tidak kerap bagi saya kerana di sini, katakanlah terdapat ramai orang dari ruang pasca Soviet. Jadi anda sebenarnya tidak merasa seperti berada di luar negara. Seperti yang anda mungkin rasakan, contohnya di Paris atau di London. Wang tidak menyelesaikan segalanya, di pantai ada ketidaknyaman. Pada orang, belum ada serangan besar-besaran. Di Monaco mereka berenang ke pantai? Mereka berenang kerana orang menurunkan jaring dengan tangan dan mereka berenang, ya. Oleh itu anda perlu datang pada waktu pagi sebelum pukul 11, sebelum ramai orang datang. Selepas pukul 11, untuk saiz pantai ini terlalu ramai orang datang semasa cuti. Orang datang dari Itali, dari Perancis. Dan selepas pukul 11, anda boleh lihat dengan jelas krim di atas air. Pada musim sejuk saya tidak akan berenang, ada yang melakukannya.
Pada bulan Januari contohnya apabila suhu 15 darjah ada kanak-kanak datang menanggalkan pakaian hingga seluar dalam dan bermain air. Maksudnya jika suhu di luar membenarkan, airnya tetap tidak kurang dari itu. 11-12 terutama orang dari England mudah dikenali kerana pada bulan Mac ketika semua orang masih memakai topi dan jaket, mereka sudah pergi berenang membuat renangan pertama mereka. Di pantai ini saya bertemu dengan 2 pelajar Rusia. Sejuk, ya. Semasa cuti saya boleh beli maksimum kebab. Saya dari Kaliningrad, Yasmina dari Kazan. Kami pelajar universiti dan kami datang ke sini untuk bercuti. Oh, Anda baru-baru ini datang dari Rusia ke Peitsaria? Saya dilahirkan di Geneva dan Sonya dilahirkan di Rusia. Ini kali pertama kami pergi bercuti bersama akhirnya dan kami memutuskan untuk ke sini, ya di Monaco. Saya sering datang ke sini jadi kami memutuskan begitu. Kenapa di Monaco? Nah, saya ada apartemen di sini jadi lebih mudah. Ya, apa yang akan Anda lakukan? rehat, ya. Di Monaco, ada budaya kereta mewah, ada lebih banyak dari kereta biasa. Ini situasi biasa, kereta sukan, satu demi satu. Salon Ferrari ketiga, yang hanya menarik perhatian saya. Ada sekitar 20 di sana. Tidak menghairankan, di Monaco, acara utama untuk semua peminat kereta mewah adalah Grand Prix Formula 1. Di sini, mereka mendirikan monumen bukan untuk Lenin tetapi untuk kereta lumba. Alexander juga suka formula, tetapi dia menontonnya bukan dari balkoni yang sesak, tetapi terus dari tebing yang menghadap Monaco. Ya, di sebelah kiri ada batu, kami melihat dari sana. Ini adalah sektor VIP kami, di mana meja tersedia, roti, keju, menu komputer dengan siaran teropong melihat seluruh litar. Sebahagian kecil ketika anda duduk di sini. Tempat letak kereta sangat terhad. Malah yang untuk moped juga sentiasa penuh. Memarkir kereta biasa lebih sukar dan ramai yang membeli kereta kecil seperti ini dan meletakkannya di tempat untuk moped. Tempat letak kereta berharga 5 euro. Untuk park sekejap lebih baik membayar, jika tidak polis akan cepat menghukum. Mereka sangat memantau perkara ini. Bagaimana pemandu berkelakuan seperti memberi laluan kepada pejalan kaki contohnya. Tidak akan dalam apa jua keadaan melanggar lampu merah atau meletak kereta bukan di tempat yang sepatutnya kerana mereka akan mengenakan apa yang dipanggil sabo. Perkara seperti itu yang dipasang pada roda, sesuatu yang menghalang dan denda mungkin sangat tinggi. Di Monaco hanya ada satu stesen kereta api dan ia dibina di dalam gunung seperti keseluruhan laluan kereta api. Di permukaan, membinanya adalah mustahil. Dalam kerajaan ini tidak boleh pergi jauh, tetapi khususnya ada pas bulanan untuk bas. Dengan jarak seperti ini, adakah benar-benar perlu pas bulanan untuk bas? Jika Anda tinggal di Monaco, ya, ini sangat mudah. Monaco, aduh, kadang-kadang di sini mereka memandu Ferrari. Aduh, tetapi jika dilanggar oleh Ferrari, tidaklah begitu menyedihkan. Saya dengan senang hati ingin pergi ke rumah ibu bapa saya, tetapi bukan sekarang. Dengan senang hati saya ingin menjemput Mak berkunjung dan menunjukkan kepadanya keindahan Pantai Biru. Belum datang lagi? Ibu belum datang lagi, tetapi kawan-kawan rapat saya sudah sampai. Saya menjemput semua orang, dan siapa yang paling berani, seperti yang dikatakan, dia yang berusaha dengan visa ini, tetapi datang juga. Mereka tinggal di sini dengan kamu. Beruntung, kawan-kawan. Yang suka menerima tetamu. Dan sudah tentu saya suka apabila mereka datang melawat saya cuba menunjukkan kepada mereka keindahan. Perkara yang paling menarik ialah ia hampir percuma. Maksudnya tiket dari village dengan bas 2 euro, 50 ke Menton, saya rasa 3 euro. Kamu yang utama datang dan semuanya sudah indah di sekeliling kamu.
Di atas bukit, kami mendaki bersama Ksenia, terdapat bandar lama, istana keluarga pemerintah dan meriam, menceritakan kemenangan dan sejarah. By the way, pada konsert terakhir, Putra Albert duduk betul-betul di belakang saya. Serius? Ya, ada konsert di istana Putra. Dan kerana ia adalah konsert yang penting, acara yang penting, Albert menghadiri acara-acara seperti itu dan begitulah. Dia duduk. Ada barisan pengawal pribadi antara kamu? Tiada siapa. Di sana saya tidak tahu. 3 barisan terakhir dan dia duduk di belakang kami. Di sini, perkhidmatan dijalankan oleh wakil salah satu tentera terkecil di dunia dan pemandangan seluruh negara. Lebih tepat lagi, terus ketiga negara. Pergunungan terakhir adalah pantai Itali. Saya sekarang akan tunjuk dengan jari di mana sempadan itu berada. Bangunan pencakar langit ini adalah titik paling hujung Monaco. Kemudian ia berjalan dengan jalur sempit di sepanjang laut dan di suatu tempat di sini di tengah-tengah adalah sempadan bangunan bertingkat tinggi. Di atas itu sudah Prancis. Dan di belakang kami hanya sekitar 100 meter atau 300 Monaco. Di sini kita melihat 95% negara. Bandar lama Monaco, di sini semuanya bermula. Ya, lama tanah ini adalah sebahagian daripada Itali, Busowa, Perancis. Ya, dibina padat tetapi sunyi berbanding apa yang berlaku di bawah. Jauh lebih sedikit orang. Saya akan katakan tiada sesiapa. Bagi saya, bandar lama ini adalah sebahagian kecil dari Rom. Cuma tanpa persembahan. Tanpa hormon ini. Di sini, di Bandar Lama, terdapat juga Dewan Bandar, di mana Ksenia ditolak untuk mendapatkan pekerjaan. Di Dewan Bandar Monaco, mereka memberitahu saya bahasa Perancis diperlukan untuk mengajar diploma Perancis. Pengaruh besar imej dan pembangunan. Monaco dipengaruhi oleh pelakon Amerika, Grace Kelly, yang dicintai dan dibawa ke wilayahnya oleh putera Monaco, Rainier. Dan dia mengakhiri kerjayanya sebagai pelakon Hollywood dan menjadi putri Monaco. Ya, di Monaco kita dapat melihat banyak tumbuhan eksotik. Grace Kelly secara pribadi memilih dan menguruskan penghijauan Monaco. Pendek kata, saya sedang menggali di taman. Ini adalah Taman Jepun, Putri Grace. Ini adalah proyeknya dan ia terletak di Avenue Putri Grace, tempat yang sangat tenang, di mana orang sering datang untuk minum secawan teh yang mereka tidak bawa bersama, membuat piknik berhampiran air. Dalam keadaan perang, orang Rusia di Monaco juga menghadapi kesukaran untuk berniaga. Kami menubuhkan akhbar ini 12 tahun yang lalu. Semuanya sangat baik, bagus, pendapatan yang baik. Hari ini situasinya berbeza secara prinsip, tetapi walau bagaimanapun kami bertahan. Membuka perniagaan sendiri di Monaco cabaran besar. Hanya membayar wang yang banyak tidak mencukupi. Anda perlu melalui pemeriksaan pelbagai peringkat. Seperti di Monaco, ya maksudnya Anda mengemukakan data Anda dan ia sangat besar. Anda menulis seluruh hidup Anda, apa yang Anda lakukan, di mana Anda tinggal, ya apa yang Anda lakukan terlibat dengan alamat dan telefon. Saya semestinya tidak akan menyebut tentang sebarang masalah dengan pihak berkuasa. Semoga tidak terjadi. Mereka memeriksa dengan sangat berhati-hati walaupun media sosial. Kami ada 2 rakan kongsi pelabur. Ambil 4,5 bulan dapat kelulusan Monaco. Mereka kaji Anda berdua? Sudah tentu. Jika di Monaco mahal, mengapa semua orang ingin berpindah dan mendaftarkan perniagaan di sini? Semuanya mudah di sini. Cukai sangat rendah dan beberapa jenis cukai langsung tiada. Untuk bisnes besar menguntungkan. Untuk bisnes kecil tidak menguntungkan. Adakah anda perlu menyewa tempat tinggal? Untuk pejabat perakaunan, agak pengarah. Apabila anda mengira apakah perbelanjaan anda secara keseluruhan, panggil ini cukai, tetapi anda akan mempunyai undang perbelanjaan yang terpaksa. Kerana perbelanjaan tidak dijangka, banyak perniagaan telah gagal.
Pelabur datang ke sini sangat besar, membuka restoran dengan pengalaman Rusia, Ukraine, dan dia sama sekali berbeza. Apakah kesilapan semua restoran Rusia ini? Mereka tidak mengira perbelanjaan. Satu restoran ditutup selepas 2 minggu beroperasi. Hari ini saya membuat temu bual dengan pemilik Tadika dan pusat jagaan kanak-kanak yang berkata, Nina, 10 tahun kami di sini, ini adalah satu pencapaian. Ahli perniagaan Perancis yang besar ingin melarikan diri ke Monaco daripada cukai Perancis yang besar, tetapi ia tidak mudah. Bagi majikan, undang-undang di sini lebih menguntungkan berbanding di Perancis. Dan perbelanjaan untuk pekerja di sini jauh lebih menguntungkan berbanding di Perancis. Seseorang yang mempunyai paspor Perancis tidak pernah boleh menyewa pembaikan di Monaco. Itu adalah syarat utama. Itu adalah syarat utama. Kamu sudah pada awalnya harus memilih jalanmu. Sama ada ke sana atau ke sana. Sekali terperangkap dalam cengkaman perkhidmatan cukai Perancis, hampir mustahil untuk melarikan diri dari sana. Tetapi, kad pemastautin, adakah ia diberi kepada seseorang yang hanya membeli apartemen kecil? Di sini ia rumit kerana jika dibeli, maka ya. Jika disewa, maka itu fakta. Mereka juga mungkin tidak membenarkan menyewa jika tiada pemastautinan. Jadi menjadi pemastautin Monaco adalah isu yang rumit tetapi boleh diselesaikan. Tetapi menjadi warga negara hampir tidak mungkin kecuali melalui dekri oleh putera untuk jasa-jasa istimewa. Menjadi warga Monaco mustahil. Mereka memberikannya jika anda mempunyai ibu atau bapa. Tetapi, jika ibu bapa melahirkan anak di sini, maka dia itu tiada kaitan. Juga tidak. Ibu atau bapa mesti hanya melalui warisan. Cucu saya dilahirkan di Monaco tetapi ibu dan bapanya bukan warga negara Monaco. Dia hanya mempunyai tempat lahir dalam paspor Monaco. Saya datang dengan visa pelancong. Pada masa ini saya sedang dalam proses. Sekarang saya sedang menguruskan pelbagai dokumen. Adakah urus mereka di Monaco? Di Perancis, ya. Ksenia berkomunikasi dengan teman lelakinya dalam bahasa Inggris. Adakah perlu belajar bahasa Perancis di Monaco atau tidak wajib? Tidak wajib, tetapi jika Anda ingin bekerja di sekolah atau di beberapa institusi kerajaan, ya lebih baik bahasa Perancis. Karena saya pergi untuk mengetahui tentang pekerjaan di Akademi Musik dari Vinan, di Porto. Mereka memberitahu saya semuanya baik-baik saja, tetapi perlu bahasa Perancis. Pada mulanya, Elena sangat menderita kerana tidak tahu bahasa Perancis. Saya bercakap sesuai dengan bahasa Inggris London saya. Mereka hanya berpaling dan pergi. Bila saya bercakap Rusia, mereka gembira tapi tak faham. Gembira bukan bahasa Inggris. Mereka gembira saya orang Rusia, sangat positif. Saya perlu belajar bahasa Perancis dari awal kerana saya mula bekerja di universiti. Saya faham anda berada di Universiti Perancis. Di negara yang terkenal, tiada siapa yang bercakap bahasa Inggeris. Ini adalah kejutan budaya kerana semua orang guna bahasa Inggeris. Tetapi tidak. Saya perlu belajar 3 bulan untuk mula memberi kuliah. Walaupun dengan keadaan geopolitik, baru-baru ini sebuah sekolah untuk kanak-kanak berbahasa Rusia dibuka berhampiran Monaco. Nastia mempunyai seorang anak umurnya 4 tahun. Taman permainan kanak-kanak, mereka bersih. Jika ada sesuatu yang rosak, mereka akan datang membaikinya. Itu juga sangat hebat. Tidak perlu risau tentang adanya karat, paip berkarat, dan seseorang mungkin terkena mata. Apabila anda pergi ke Bassoles di Perancis, di sana keadaannya akan berbeza. Di sana terdapat taman permainan yang lebih baik tidak dimasuki. Ke bandar kecil Perancis yang berdekatan, ibu bapa Nastia berpindah dari Moldova dan dia juga melahirkan di sini di Monaco. Ya, hospital. Seperti yang lain. Saya tidak suka, saya tidak lahirkan di sana. Anak seterusnya dirancang lahir di rumah. Di Monaco, jururawat tak boleh datang ke rumah. Oleh itu, saya akan mencari tempat untuk diri saya di sekitar sini. Saya tidak suka sama sekali, tetapi itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang seperti itu. Mari kita letak begini. Hospital tidak begitu. Hanya ini adalah sesuatu yang umum. Kita dengan anda hubungan perubatan, mereka ada di hospital, mereka wajib datang kepada anda, memeriksa dengan jari, mengorek. Secara keseluruhan semua ini bukan untuk saya. Jika tidak ada insurans, semua ini akan berjumlah sekitar 4.000-5.000 euro. Tetapi kerana saya mempunyai insurans perubatan, ia menanggung kos saya. Sekali lagi, tiada status baik untuk anak maupun ibu bapa. Kelahiran di Monaco tidak memberikan.
Di kerajaan ini terdapat ramai orang yang sangat kaya dan juga semua orang sangat mementingkan keselamatan dan privasi. Jadi saya sering kali diminta untuk tidak merakam. Sebarang masalah yang mengganggu anda, kami perlu melakukannya dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Apa keistimewaan saya? Monaco telah mengira jadi saya tidak dibenarkan merakam dengan betul di mana-mana. Malah di sini di kaunter penerimaan mereka meminta untuk merakam hanya dinding dan kami. Hanya kerana di dalam bangunan terdapat, katakanlah, atlet terkenal. Ini juga salah satu sebab mengapa orang membayar wang ini untuk penginapan. Di kerajaan kecil seperti ini, kerana terdapat privasi dan keselamatan, ia juga berasal dari ini, bahawa ruang dihormati antara satu sama lain dan mereka tidak terlalu menyukainya. Monaco bukan Perancis. Saya merasa dilindungi di sini. Sangat selamat di sini kerana di sekeliling terdapat banyak kamera dan Monaco sebenarnya adalah salah satu tempat paling selamat bagi saya di dunia. Dari segi perasaan, dari segi keselamatan seperti yang saya rasakan di Norway, sangat tenang terutama pada musim sejuk. Sangat tenang, sangat bersih. Di wilayah Perancis saya tidak akan mengatakan begitu. Dinis pernah kan? Setiap 20 minit tiba kereta api penuh dengan orang tanpa sebarang kawalan sempadan. Tetapi polis telah belajar bertindak secara tidak ketara. Kami mempunyai polis yang sangat tegas. Kami mempunyai banyak kamera video. Mereka mengesan segera. Namun berkaitan wilayah Monaco, itu cerita berbeza. Jika anda penduduk, anda dilindungi 2 kali ganda di sini. Elena menyedari tindakan yang agak tegas oleh polis tempatan. Mungkin ada sekitar 10 orang Perancis berani menaiki basikal mereka. Mereka tidak membenarkan orang lain untuk lalu. Dan ada seorang polis yang perlu menghentikan mereka. Anda tidak boleh tidak menghentikan. Dia berdiri dan hanya dengan isyarat, tanpa berkata apa-apa, menunjukkan kepada mereka tangga yang membawa ke jalan lain, itu adalah Perancis. Dan berkata begini, pergi. Apa? Bagaimana? Ke sana segera begitu saja. Jika anda mempunyai masalah dengan jangan sampai struktur-struktur ini di Monaco, anda mungkin dilarang masuk sama sekali. Saya hidup dengan baik di selatan Perancis, saya akan jujur. Walaupun menghadapi kesukaran yang kami mengalami dengan coronavirus dan dengan perang, saya rasa semua orang mengalaminya. Impian saya sepanjang hidup adalah tinggal di tempat di mana cuacanya baik, produk yang baik, orang yang tersenyum, dan saya bangun setiap hari dengan positif, pergi bekerja. Hampir seperti halaman rumahmu. Rumahmu jaya di suatu tempat berdekatan. Ya, rumah saya berdekatan. Nah, jika dibandingkan dengan halaman rumahmu di Chisinau. Nah, di Chisinau saya juga mempunyai halaman dan saya rasa sangat merindukannya. Kerana kadang-kadang kekurangan perasaan itu membuka pintu rumah dan keluar berkaki ayam ke halaman sendiri dan duduk di teras minum secawan teh. Pada musim sejuk, tidak semuanya ditutupi salji. Ada kelebihannya sendiri. Masih ada kelebihan di Monaco? Begitulah kerajaan Monaco. Di satu pihak, ia bukan untuk semua orang, hanya untuk yang terpilih. Di pihak lain, bagi orang yang benar-benar ingin tinggal di sini, tidak ada yang mustahil. Dan kita sudah melihat wajah-wajah bahagia mereka. Ini adalah episod tentang negara kecil dengan cita-cita besar dan orang-orang luar biasa yang menjadikan Monaco rumah mereka. Untuk tidak ketinggalan video baru saya, langganlah YouTube dan Instagram saya. Di mana-mana saya adalah Vova Karmanov.